Menurut sejarah Melayu, dikatakan Puteri Gunung Ledang yang berasal dari Jawa mempunyai rupa paras yang cantik sehingga menawan hati Sultan Melaka ketika itu. Sultan Melaka iaitu Sultan Mahmud Shah yang setelah kematian isteri berhasrat untuk meminang Puteri Gunung Ledang. Baginda tidak mahu beristerikan puteri raja biasa kerana ia bererti sama dengan raja-raja yang lain. Apa kata orang kaya sekalian? Kerana sekarang negeri Melaka tiada raja perempuan. Ampun, tuanku. Anak raja mana yang hendak tuanku pinang supaya patik sekalian kerjakan? Jikalau beta hendak beristerikan sama anak raja, itu sudah menjadi kebiasaan. Yang beta hendak adalah barang yang tiada pada raja-raja. Itulah yang hendak beta beristerikan. Akan sekarang beta ingin menyuruh meminang Puteri Gunung Ledang. Maka Laksmana dan Sang Setialah beta titahkan. Ampun, tuanku. Akan patik dan sesetia akan laksanakan dengan sesegera mungkin. Ampun, tuanku. Ampun, tuanku. Setelah dititahkan oleh Baginda Raja, Laksmana dan Sang Setia pun pergilah bersama-sama dengan Tun Mamat. Batik rasa, angin semakin kuat, jalan pun semakin sukar. Berhentilah orang kaya di sini, biar Patik saja naik. Baiklah, jika begitu, Patik serahkan segalanya kepada Tuan Hamba. Mereka tidak mampu naik disebabkan angin yang kuat dan jalan yang sukar. Setiba sahaja di Gunung Ledang, Tun Mamat pun masuk ke dalam taman itu. Maka dilihatnya pelbagai jenis bunga yang berada dalam taman itu. Asa-asaan gigi si mangbang hendak makan ikan. Dalam telaga lagi bertelur, sisiknya gilang gemilang. Dang nila memangku puan berembang buah pedada. Adakah gila bagimu tuan? Burung terbang dipipiskan lada. Dunia sekarang bayang-bayang. Tun Mamat pun hairanlah mendengar rencana taman itu. Seraya berjalan ke tengah taman itu, Tun Mamat pun bertemu dengan sebuah balai. Semua perkakasnya tulang dan atapnya rambut. Di atas balai itu ada seorang perempuan tua yang baik rupanya. Dan hendak ke mana kamu? Kami dari Melaka. Nama Tun Mamat. Dititahkan oleh Sultan Mahmud Shah meminang Puteri Gunung Ledang. Laksamana dan Sang Setia ada di bawah gunung ni. Mereka tidak boleh naik. Saya sajalah naik. Siapakah nama Tuan Hamba? Nama hamba Dang Raya Rani. Hambalah pengetua Puteri Gunung Ledang. Nantilah hamba di sini biar hamba persembahkan segala apa yang diberkata oleh Tuan hamba kepada Puteri Gunung Ledang. Adapun segala kata Tuan hamba itu sudahlah dipersembahkan oleh Dang Raya Rani kepada Tuan Puteri Gunung Ledang. Tuan Puteri menitahkan, jikalau Raja Melaka hendakkan aku, perbuatkanlah aku jabatan emas 1 dan jabatan perak 1 dari Melaka datang ke Gunung Ledang. Peminangkanlah aku hati nyamuk 7 dulang, hati kuman 7 dulang, air mata setempayan, air pinang muda setempayan, dan akhir sekali adalah darah anak Raja Melaka, iaitu Raja Ahmad itu semangkuk. Baiklah, akan hamba sampaikan kepada Sultan Mahmud. Sudahkah Tuan Hamba menyampaikan titah Sultan Mahmud bagi peminangan Puteri Gunung Ledang? Sudah. Ayo kita turun. Ayo. Setelah itu, Tun Mamat pulang menghadap Sultan Mahmud Shah di istana. Tun Mamat memberitahu Sultan tentang kesemua syarat yang dinyatakan oleh Puteri Gunung Ledang. Ampun, tuanku.
Setelah Patih sampai ke puncak Gunung Ledang, Patih bertemu dengan seorang nenek kebayan. Nenek kebayan itu telah memberikan 7 syarat. Syaratnya adalah, Jikalau Raja Melaka hendakkan aku, perbuatkanlah aku jabatan emas 1 dan jabatan perak 1 dari Melaka datang ke Gunung Ledang. Peminangkanlah aku hati nyamuk 7 dulang, hati kuman 7 dulang, air mata setempayan, air pinang muda setempayan, dan akhir sekali adalah darah anak Raja Melaka, iaitu Raja Ahmad itu semangkuk. Segala kehendaknya itu dapat beta laksanakan. Namun, mengeluarkan darah anak beta itu sungguh beta tidak sampai hati. Baginda mampu untuk memenuhi syarat-syarat tersebut kecuali syarat yang terakhir, iaitu mengambil semangkuk darah anak baginda. Sultan Mahmud Shah tidak sanggup untuk mengorbankan darah dagingnya sendiri sebagai salah satu kemahuan Puteri Gunung Ledang.